Selamat sejahtera. Tajuk kami pada hari ini ialah faktor masyarakat dan demografik mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Maksud masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di sesuatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Maksud demografik pula, kajian terangkan ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran dan kematian dalam tempoh waktu tertentu. Masyarakat majmuk merujuk kepada masyarakat campuran yang berbilang bangsa dan kaum. Namun, campuran ini dalam erti kata yang sebenar bergaul tetapi tidak bercantum. Setiap kumpulan mengamalkan agama, adat, kebudayaan, bahasa, fahaman dan cara hidupnya tersendiri. Masyarakat majmuk ini juga hidup bersebelahan tetapi berasing dalam satu unit politik. Contohnya seperti Malaysia. Ciri-ciri masyarakat demokrasi ialah terdapat kepimpinan. Sebagai contohnya, individu yang boleh memberi pengaruh kepada individu yang lain di dalam sesuatu perkara. Selain itu, melahirkan kebudayaan. Contohnya, mengajar anak-anak tentang cara-cara ibadat. Kuanta Jaringkat 1970, suatu kelompok manusia yang hidup dan bekerjasama hingga mereka dapat mengorientasi dirinya dan berfikir mengenai dirinya sebagai kesatuan sosial yang mempunyai batas-batas tertentu. Contohnya bergotong royong dan menghormati satu sama lain antara kaum. Masyarakat plural. Masyarakat plural adalah terdiri daripada pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan dari segi hidup sebagai komuniti-komuniti yang berasingan dan di tanah Melayu. Terdapat 3 entit utama iaitu Melayu, Cina dan India di Semenanjung Bumiputera Sabah seperti Kadazan, Dusun, Bajau dan lain-lain serta Bumiputera Sarawak seperti Iban, Melanau dan sebagainya yang bukan sahaja terpisah kerana adat, makanan dan pakaian tetapi juga dari segi pekerjaan dan tempat tinggal. Contohnya, kaum India bekerja sebagai penoreh getah dan kaum Cina bekerja sebagai melombang biji timah dan juga kaum orang Melayu bekerja sebagai petani. Kesimpulannya, kita haruslah berganding bahu satu sama lain supaya memajukan negara dan menjaga keharmonian masyarakat. Assalamualaikum dan selamat petang. Saya akan membentangkan bagi garis masa masyarakat. Untuk pendahuluan, konsep pluraliti alam Melayu perlu difahami sebagai asas untuk memahami masyarakat plural. Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu telah memberi sumbangan terhadap pembentukan masyarakat plural yang dapat hidup
secara bersama dalam kepelbagaian. Selain itu, Asia Tenggara semasa pra-Eropah merupakan tempat pertemuan pelbagai tamadun dan budaya utama dunia yang didorong oleh serampang tiga mata, iaitu ketuhanan atau kita panggil God, gospel, kekayaan, gold, dan kemenangan adalah glory. Masyarakat pelbagai bangsa pada zaman sebelum kedatangan orang Eropah terbentuk melalui proses mula jadi tanpa sebarang rancangan pemaksaan di sebaliknya. Bagi masyarakat plural, konsep utama pluraliti ialah bercirikan semula jadi, tanpa paksaan dan fleksibel. Bagi konsep masyarakat pluraliti ialah mereka bergaul tetapi tidak bergabung. Jadi setiap kelompok mempunyai agama, kebudayaan, bahasa, pemikiran dan cara hidup masing-masing. Sebagai individu, mereka bertemu tetapi hanya di pasar, iaitu semasa berjual beli. Contohnya, masyarakat majmuk wujud dengan komuniti yang berlainan, tinggal sebelah menyebelah tetapi berasingan dalam unit politik yang sama. Malahan dalam bidang ekonomi, terdapat pembahagian buruh mengikut bangsa. Bagi masyarakat pluralistik ianya bercirikan pemaksaan dan perbezaan. Selain itu, persamaan antara pluraliti ialah secara paksaan dan demi kepentingan ekonomi dan politik Inggeris. Oleh itu, ia mewujudkan kelompok masyarakat dengan sistem tersendiri dan terasing dengan kelompok lain walaupun di tempat yang sama. Misalnya, mereka gagal berasimilasi dengan penduduk alam sekitar dan sistem dan gagal mengenali antara satu sama lain. Penjajahan Eropah dan Inggeris, iaitu Portugis dan Belanda. Kuasa-kuasa Eropah seperti Portugis dan Belanda menekankan penjajahan berbentuk imperialisme di dalam misi-misi kedatangan mereka. Bagi Inggeris, titik pemisah di antara pluraliti dan masyarakat plural ialah dengan ketibaan penjajah Inggeris ke Asia Tenggara, khususnya Tanah Melayu. Dengan itu, Inggeris pula menggunakan senjata serampang dua mata di dalam misi-misi kedatangan mereka, iaitu penjajahan berbentuk imperialisme dan kolonisme. Sekian, terima kasih daripada saya, Dini Hari Abdul Rahim. Dan ini adalah bahan rujukan saya bagi presentation untuk kali ini. Dan ini adalah bahan sokongan gambar perbandingan pluraliti dan masyarakat pluralistik. Pluraliti melalui proses mula jadi tanpa paksaan dan fleksibel, datang secara sukarela untuk mencari kehidupan dan kekayaan, disertai oleh kaum keluarga dan menjamin ketenangan fikiran dan perasaan para pendatang. Masyarakat pluralistik berlaku secara paksaan dan perbezaan demi kepentingan dan politik Inggeris, tidak disertai oleh kaum keluarga, tidak pernah melupakan negara asal. Pesan pluraliti: 1. Sanggup berkahwin dengan penduduk tempatan. 2. Mengamalkan budaya seharian orang Melayu. 3. Mereka berjaya mewujudkan interaksi yang harmoni dengan penduduk dan alam sekitar. 4. Amalan dan adat resah pendatang diterima oleh penduduk tempatan. Pesan masyarakat pluralistik: 1. Mewujudkan kelompok masyarakat dengan sistem tersendiri. 2. Terasing dengan kelompok lain walaupun di tempat yang sama. 3. Gagal mengenali antara satu sama lain. 4. Mereka gagal berasimilasi dengan penduduk dan alam sekitar. Pluraliti zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pemerintahan, perlembagaan berdasarkan Islam, Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Perdagangan rancak hasil sistem pemerintahan terbuka dan pentadbiran pelabuhan yang cekap. Kependudukan, proses penghijrahan berlaku secara alamiah, semula jadi tanpa ada paksaan. Kebudayaan, keterbukaan pemerintah Empayar Melaka. Pluralistik pasca merdeka. Politik dipengaruh aspek etnik dan mengamalkan demokrasi secara berkesan. Perlembagaan berlandaskan kontrak sosial antara kaum. Pendidikan, sistem pendidikan berasaskan A. Keseragaman kurikulum, B. Sukatan mata pelajaran, C. Orientasi. Ekonomi mengembangkan sistem ekonomi dualisme. Moden, A. Perdagangan dan perusahaan moden. B. Pertanian, komoditi, padi dan perikan. Assalamualaikum. Hari ini saya akan menerangkan tentang tahap-tahap hubungan etnik.
Penghayatan etika dan peradaban semester 1. Iaitu pengenalan hubungan etnik. Bermaksud perkataan atau pertalian antara etnik atau kaum. Etnik pula dari segi bahasa boleh didefinisikan sebagai kaum atau bangsa. Dari segi istilah, etnik adalah kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat rasam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Ini dia antara tahap-tahap hubungan etnik. Yang pertama ialah konsep segregasi, iaitu pemisahan atau persaingan antara etnik dengan etnik yang lain. Berlaku dalam beberapa keadaan seperti tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kebolehan awam. Contohnya, dasar apartheid di Afrika. Yang kedua ialah konsep akomodasi, iaitu etnik menyedari dan menghormati budaya dan etnik lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing. Yang ketiga ialah konsep akulturasi, iaitu unsur dari budaya asing diterima dan diolah dalam budaya sendiri. Contoh angpau, duit raya, makanan tradisional dan hiburan. Yang keempat ialah konsep asimilasi, iaitu proses penyaturan dan penyatuan di antara etnik yang melalui dan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Contohnya Melayu Patani di Thailand, Cina di Kelantan yang Edu, Baba dan Nyonya. Yang kelima ialah konsep amalgamasi. Satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru. Contoh, perkahwinan campur antara etnik. Contohnya seperti Melayu, kahwin Cina, dia kahwin dengan Cina, Melayu. Kesimpulannya di sini ialah hubungan etnik merupakan perkara yang sangat penting bagi masyarakat amnya Malaysia yang bersifat majmuk. Hubungan etnik ini akan melahirkan masyarakat yang harmoni, saling bekerjasama, bersefahaman dan sentiasa menghayati perjanjian sosial yang telah dipersetujui sejak awal kemerdekaan. Ini dia sumber rujukan. Terima kasih.